Assalamualaikum dan hai. Video ini adalah mengenai chapter 3 Momentum and Impulse, dan kita akan fokus kepada subtopik 3.1 Momentum and Impulse, di mana kita akan define momentum, define impulse, solve problems related to impulse and impulse momentum theorem, dan interpret impulse from FT graph. Jadi mari kita mula dengan definition of linear momentum. So linear momentum of an object, simbolnya adalah P kecil, is defined as a product of mass and velocity, hasil darab jisim dan hal laju lah. So ini, unit untuk mass adalah kilogram, dan unit untuk velocity adalah meter per second. So kita akan dapatlah unit untuk momentum adalah kilogram meter per second. So momentum ni adalah vector quantity, di mana dia ada arah dan magnitude. Arahnya adalah sama dengan arah velocity. Bermakna kalau objek tu bergerak ke kanan, velocity dia ke arah kanan, momentum dia pun direction ke kanan lah. Okay. Berbalik pada momentum tadi, ini adalah hasil darab jisim dan hal laju. Bermakna apa-apa objek yang bergerak ada momentum. Kalau objek itu tidak bergerak, maka momentumnya adalah kosong. Saya bagi contoh, P sama dengan mv. Katakanlah objek itu 10 kg, velocity, dan dia tak bergerak. So velocity dia adalah kosong. 10 darab kosong, kita akan dapat kosong kg ms × 1. So dia tak ada momentum. Momentum ni adalah kosong bagi objek yang tak bergerak. Jadi apa-apa objek yang bergerak ada momentum. Mari kita pergi kepada beberapa contoh. Saya tunjukkan contoh. Okey, kita ada situation kereta yang mempunyai mass 1000 kg dan velocity dia bergerak dengan hal laju 30 meter per second. Dan kita ada satu lagi lori yang saiznya lebih besar daripada kereta ni tadi, yang mempunyai mass 3000 kg dan velocity 10, dia bergerak dengan kelajuan hal laju 10 meter per second. So bila kita kira momentum dia, momentum untuk kereta ni, massnya 1000 dengan velocity 30. So kita akan dapat 3.0 darab 10 kuasa 4 kg ms × 1. So, bila kita kira momentum lori ni, P sama dengan mv, mass dia 3000, velocity dia 10. So kita akan dapat 3.0 darab 10 4 kg ms × 1. So apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah momentum bergantung kepada, ini momentum bergantung kepada jisim dan velocity, mass and velocity sahaja. Okay, kita boleh tengok kereta dan lori saiznya berbeza. Kereta lebih kecil daripada yang lori, tapi kita boleh dapat momentum yang sama. Sebab apa? Sebab berbeza mass dan velocity. Jadi bermakna momentum ni dia tak bergantung kepada saiz objek ya. Dia cuma bergantung kepada mass dan velocity untuk linear momentum. Okey, seterusnya mari kita tengok impulse pula. Okey.
Okey, kalau kita tengok kat dalam nota kamu ni, ada momentum into dimension. Momentum into dimension. Yang ini tak termasuk dalam silibus kamu ya. Yang ini kamu akan belajar dalam sistem 2 semester nanti. Okey. Kita proceed dengan impulse. Okey. Okey, apa itu impulse? Impulse adalah product of force and the time interval. Bermaksud hasil dari force dan masa force itu dikenakan. Saya bagi kamu contoh. Kita ada bola baseball dan ada orang ni. Okey, so bola baseball ni pergi ke arah player ni dan player ini berjaya pukul bola baseball tersebut. So sebelum bola ni dipukul, dia ada velocity, initial velocity, nilai dia lah, dan selepas dipukul dia ada final velocity, di mana sebelum dan selepas ni velocity dia tak sama. Bila velocity dia tak sama, bermaksud ada perubahan momentum. Dan kenapa ada perubahan momentum? Ianya terjadi disebabkan oleh impuls, hasil pukulan tadi. Bola ni dipukul oleh baseballer ini yang mengenakan force apabila bola ini bersentuhan dengan kayu pemukul baseball tadi. So itu menyebabkan ada perubahan momentum, iaitu impuls. Okey, jadi change in momentum ni tadi adalah bersamaan dengan impuls yang dikenakan. Okey, balik ke sini. So kita ada impuls ni, simbol dia adalah J. Simbol dia adalah J. Dia adalah hasil dari force dan time in contact. Time, force daya itu dikenakan terhadap objek tersebut. So kita ada unit force adalah Newton, unit untuk time adalah second. So that's why kita ada impuls ni, unit dia Newton second. So ianya adalah vector quantity, sama direction dengan force yang dikenakan kepada objek tersebut. So kita ada Newton second law of motion states that the rate of change of momentum. Okay, change of momentum bermaksud perubahan momentum. Change in momentum maksud momentum akhir tolak momentum awal. Tapi itu adalah change of momentum. Is of a body is directly proportional to the resultant force. So rate of change of momentum adalah change of momentum bahagi dengan time tu tadilah, which is directly proportional to the force. So ini equation ni boleh ditulis sebagai F sama delta P over delta T, rate of change of momentum. So bila kita susun semula, change of momentum adalah bersamaan dengan impulse. Ini yang saya explain tadi. Apabila bola tu menghampiri pemain tadi, bola tu ada momentum U, initial momentum, dan dia dipukul, kemudian velocity bola tersebut berubah. So bila velocity berbeza, ada perubahan momentum lah. Sebab apa? Sebab initial velocity dengan final velocity tak sama. So final momentum dengan initial momentum pun berbeza. Okay, ianya disebabkan oleh impuls, iaitu force yang dikenakan terhadap objek tersebut semasa ianya bersentuhan. So impulse momentum theorem menyatakan change in momentum of an object equals to the impulse applied to it. So tadilah yang saya explain tu,
impas yang dikenakan kepada bola baseball tadi adalah bersamaan dengan change in momentum of the baseball tadi, bola baseball tadi. So kita ada J sama dengan F delta T dan change in momentum mv minus mu. M ni kita ada yang ni lah, P final sama dengan mass times velocity final. Final velocity simbol dia V, P initial mass U. U ni adalah initial velocity. So P final tolak P initial dapatlah mv tolak mu. So bila kita daripada impulse in momentum theorem ni, J sama dengan change in momentum. So kita dapatlah F delta T sama dengan mv tolak mu. Okay. So sebelum kita proceed, jom kita buat beberapa contoh soalan. Okay. Ini adalah equation yang kamu akan guna untuk jawab beberapa soalan-soalan ni lah. So, equation 1, 2, and 3 and 4 saya dah explain tadi. Kita akan masuk ke equation 5 kemudian. So jom kita jawab soalan 1. Okay, a 2500 kg car drives along a road at 90 meter per second. Calculate magnitude of momentum of the car. Dia nak kamu cari momentum lah. P sama dengan mv, mass dia 2500, v dia 90. So kita akan dapat .25 darab 10 kuasa 5 kg ms okey 1. Seterusnya okey, pastikan unit kamu betul ya. Sebaiknya tukarkan velocity itu kepada kilometer per second lah. Okey, seterusnya ke soalan seterusnya, soalan kedua. Okey, a hammer that exerts 150 Newton of force on a nail produces an impulse of 1200 Newton second. Calculate the duration where the hammer is in contact with the nail. So kamu ada contohlah, ni paku dan kamu ada hammer. So hammer ni jadi kamu ketuk paku tu lah. So apa yang berlaku sekarang ni adalah hammer ni kenakan daya F sama dengan 150 Newton dan impulsnya adalah J sama dengan 1200 Newton second. So dia nak kamu cari masa hammer ni bersentuhan dengan paku tersebut. So kita ada J sama dengan F delta T. So kita boleh rearrange, kita dah ada J, kita ada F, kita rearrange delta T sama dengan J over F. J adalah 1200 bagi dengan F adalah 150. So dapatlah change the time in contact adalah 8 saat. Okey, masa hammer tu bersentuhan dengan paku. Okay, kita proceed ke soalan seterusnya. Soalan ketiga. In a game show, Aaron wins the first prize and jumps excitedly for joy. His mass is 72 kg. If the jumps results
in an outward speed of 2.1 meter per second, what is the impulse experienced by Aaron? So sini ada perubahan momentum situasi ni. Kenapa? Okey, kita cuba lukiskan situasi dia. Okey, asalnya dia tengok game show. Dia tak bergerak lah, di mana initial dia adalah U90 ms-1. Kemudian dia lompat ke atas, dan ini menyebabkan velocity dia menjadi 2.1 ms/s1. So ada perubahan velocity, bermaksud ada perubahan momentum. So soalan minta kita cari impulse. So kita tahu impulse J sama dengan change in momentum, which is P final tolak P initial, M V tolak M U. Mass dia sama, so kita faktorkan V tolak U. So sekarang kita ada mass dia 72 kg. So jangan lupa ya, kita listkan information yang dia bagi. U sama dengan 0 meter per second, V sama dengan 2.1 meter per second, M sama dengan 72 kilogram. So kita substitute value 72, value for velocity tolak 0, dapatlah 151.2 unit untuk impulse Newton second. Oh, saya lupa nak inform. So impulse ni Newton second, change in momentum sama dengan unit momentum, which is kilogram meter per second. So that's why kita ada unit untuk change in moment impulse sama dengan kilogram meter per second ataupun Newton second. Unit untuk momentum pun change in momentum Newton second dengan kilogram meter per second. Dia sama unit ya. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, soalan 4 adalah mengenai graf. Okey, kita proceed dengan soalan graf, FT graph. So kita akan belajar mengenai FT graph, force time graph. Okey, kamu ada force time, unit Newton, unit second. Okay, jadi daripada graf ni kamu boleh nampak ianya adalah mengenai daya dan selama mana daya itu dikenakan kepada objek tersebut. So kita ada contoh graf macam ni. Sepuluh 5. Okay, so apa yang penting daripada FT graph ni adalah area under the graph. Area under graph. Apa yang diwakili oleh area under the graph ni? Okay, area under the graph bagi FT graph bersamaan dengan impulse. So mari kita kira. So impulse dia J sama dengan yang ni segi 3, 1/2 darab 10 tapak dia darab 5 tinggian dia. So kita dapatlah 25. Unit ni adalah second, Newton darab second. So Newton second. Ini menyebabkan dia ini adalah impulse lah. J dia force Newton darab seconds, Newton seconds, impulse.
So area under the graph ni mewakili impulse, dan kita tahu daripada impulse momentum theorem, impulse bersamaan dengan change in momentum. So kalau kamu kira area under the graph ni, kamu boleh dapat value of impulse, dan automatic ianya adalah change in momentum. So bila kamu dapat change in momentum, kamu boleh kira change in velocity dia lah. Okay, P final tolak P initial. Let's say kamu ada mass, so kamu boleh tahu change in velocity ni, velocity akhir tolak velocity awal dia berapa daripada area under the graph ni lah. Okay, mari kita tengok soalan tadi. Okay, a body of mass 5 kg experience a force F which varies with time t as shown in figure. So kita ada force time graph. What is the change in momentum? Dia nak kamu cari change in momentum berapa. Okay, untuk selama 4 saat lah. So kita ada area A segitiga ni, dan area B rectangle. Okay, so change in momentum. So for F the graph, change in momentum equals to impulse equals to area under graph lah. Okay, so kita boleh kira. Sebab apa? Sebab kita tahu impulse sama dengan change in momentum. Okay, so J sama F delta P. So delta P sama dengan area under the graph. So kita boleh kira. Okay, sama ada kamu pecahkan dia kepada side A dan B, ataupun kamu kira guna formula trapezium terus. Okay, sama je lah jawapan dia. Saya guna trapezium je lah untuk lebih mudah. 1/2 darab yang ni 4 tambah 2 darab tinggi dia 10. Okay, kamu akan dapat jawapan dia 30 Newton second ataupun 30 kilogram meter per second. Okay, sama saja. Okay, itu untuk FT graph. Okay, mari kita tengok contoh seterusnya. Okay, kita ada, it takes you all of 0.018 seconds to initially touch and then catch 0.6 kg football travelling at 16 meter per second. So bermaksud ada bola, so kita ada bola pergi ke arah kamu lah. Bola ni kelajuan dia U sama dengan 16 meter per second, dan kamu berjaya tangkap bola tu. Bila kamu berjaya tangkap, bermaksud bola tu berada di tangan kamu, tak bergerak lah. So V dia sama dengan 0 ms negatif 1. So bila kamu dah dapat tangkap tu, bola tu dah tak bergerak. Okay, dalam tempoh masa sebelum dia berhenti bergerak tu, tempoh masanya adalah T 0.018 second. So kamu ada U sama dengan 16 meter per second, V sama dengan 0 meter per second, T sama dengan 0.018 second,
dan M sama dengan 0.6 kg. Okay, so bola tu datang kat kamu dengan kelajuan 16 meter per second dan kamu berjaya tangkap dalam masa 0.08 saat. Untuk kamu bersentuhan dengan bola tu pun berhenti 0 meter per second. So what is the change in momentum of the ball? So A, change in momentum sama dengan mv tolak mu. So mass adalah 0.6 v 0 tolak 0.6 u ni adalah 16. So kamu akan dapat -9.6 kg ms negative 1. Okay. So what is the impulse? So B, impulse sama dengan change in momentum, iaitu negative 9.6 meter second. Seterusnya C, what is the force that must be exerted to stop the ball? So kita ada J sama dengan F delta T. So dia nak kamu cari J lah, impulse. Dia nak kamu cari force. So kita dah ada impulse dia negative 9.6. T dia adalah 0.018. So F sama dengan 533.3 Newton. Okay, negatif. So negatif ni cuma menunjukkan direction saja. So kamu boleh bagi jawapan magnitude pun tak apa. So 533.3 Newton. Okay, seterusnya. Okay, dah tak ada soalan. Kita okay, itu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan bincang berkenaan dengan conservation of momentum. Okay, terima kasih.